Selamat datang ke sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, hari ini kita masuk ke unit 23, berbuat baik selalu. Okey, tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan bas kita. Okey, baik, kita akan mengedit dan murnikan teks, tanda baca dan penggunaan kata. Okey, baiklah, sebelum bermula, pastikan kamu bersedia dengan bahan-bahan yang berikut: buku teks muka surat 77, buku aktiviti muka surat 87 dan 88, dan buku tulis garis 1 buku bahasa Melayu 1. Okey, baiklah, kita lihat apa objektif yang kita nak capai pada hari ini. Murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan kata dengan betul. Jadi ada 3 aspek yang kita nak lihat, iaitu ejaan, kemudian tanda baca dan penggunaan kata. Okey, baiklah. Okey, ini adalah asas-asas kepada tanda baca. Okey, kamu perlu kenal pasti tanda-tanda baca yang berikut. Okey, yang pertama contohnya tanda noktah. Okey, macam mana kita nak gunakan dia? Tanda noktah ni digunakan di akhir ayat penyata. Bila kita nak menyatakan sesuatu, kita letakkan di akhir ayat. Selepas kita dah bina ayat, okey, di akhir sekali kita tandakan dengan tanda noktah. Okey, kemudian tanda koma. Koma ni digunakan di tengah ayat. Kemudian tanda seru. Tanda seru digunakan di akhir ayat seruan. Bila ada ayat seruan, mesti disertai dengan ayat seru di akhir, bukan titik, ayat seru. Kemudian tanda soal. Okey, ini adalah tanda soal, digunakan di akhir ayat tanya, bukan ayat seru lagi, ayat tanya. Kemudian tanda petik. Okey, pembuka kata dengan penutup kata ni kita panggil tanda petik. Okey, digunakan di awal. Okey, ini awal. Kemudian dan di akhir ayat. Okey, ayat mana yang kita nak gunakan? Kita gunakan di awal dan akhir ayat cakap ajuk. Maksudnya kata siapa ataupun kata Ali kepada siapa, contohnya macam tu. Okey, yang terakhir adalah huruf besar. Okey, di sini awak boleh lihat ada huruf kecil dan ada huruf besar. Ini adalah penggunaan huruf besar. Okey, baik. Ini contoh-contoh penggunaan tanda baca. Okey, contoh yang pertama adalah noktah. Okey, noktah ni contohnya kita tulis Alice bermain bola sepak di padang. Ini adalah ayat penyata. Kita nak nyatakan yang Alice sedang bermain bola sepak di padang. Dan kita sertai dengan tanda noktah di akhir ayat. Kemudian tanda koma. Contohnya ibu membeli ayam, koma, daging dan ikan di pasar. Maksudnya kita letakkan dia di tengah-tengah ayat sebab kita nak menyatakan yang kita beli banyak perkara, iaitu yang pertama ayam, mestilah koma sebab ni yang kedua. Okey, bila masuk yang ketiga tak perlu koma lagi sebab kita perlu letakkan dan sahaja. Okey, dan ni bukan tanda baca tapi kita kena kenal pasti untuk kita letak tanda baca koma di perkara pertama yang kita nak beli tadi. Ini yang kedua, ikan yang ketiga. Okey. Kemudian tanda seru. Contohnya kita guna di ayat seruan. Wah, besarnya rumah awak. Okey, tanda seru. Kemudian tanda soal ini adalah digunakan untuk ayat tanya. Jadi kita boleh letak kat sini, siapakah nama awak, koma. Okey, berada di hujung. Kemudian tanda petik. Okey, ini yang kamu perlu kenal pasti dengan baik. Digunakan di awal dan akhir ayat cakap ajuk. Contohnya kamu nak cakap dekat orang tapi kamu nak tulis dalam penyataan ni seperti yang cikgu dah nyatakan sini. Contohnya kamu nak kata, setiap pagi saya minum segelas susu, cerita Alia. Maksudnya Alia tengah cerita tapi kamu nak cakap ajuk balik apa yang dia cakap tu, mestilah disertakan di depan ni pembuka kata dan di belakang ni adalah penutup kata. Okey, koma berada di sebelum penutup kata. Okey, kamu perlu koma dulu barulah penutup kata ni. Okey, cerita ataupun cakap Alia, cerita Alia. Okey, contoh macam tu.
Kemudian yang terakhir, huruf besar. Okey, huruf besar ni awak mesti kenal pasti perkataan-perkataan yang wajib diletakkan huruf besar. Contoh ni kata nama. Okey, ni nama orang contohnya. Pak Dolah ni mestilah P huruf besar, D huruf besar. Okey, P sebab dia duduk di depan ayat mesti huruf besar dah. Tapi sebabkan nama dia Pak Dolah, mestilah letakkan huruf besar. Membeli ciku di kampung pisang. Kalau kita tak letakkan pisang di belakang, kampung saja K huruf kecil. Tapi disebabkan dia ada perkataan pisang, dia mestilah diletakkan dengan huruf P besar dan K besar. Okay, ini contoh-contoh asas sahaja untuk tanda baca yang awak perlu kenal pasti. Okay, baiklah. Okay, kita pergi ke buku teks awak, muka surat 77. Ini gambaran di dalam bas. Okay, samalah dengan tajuk kita iaitu bas kita kan. Okay, baik. Ini adalah petikan yang cikgu ambil daripada buku teks kamu. Okay, contoh ni, kamu boleh tengok ayat di atas ni. Selamat tengah hari pakcik, ada pembuka kata, penutup kata. Alice dan kawan-kawannya menyapa Pak Salim, pemandu bas. Selamat tengah hari anak-anak. Pakcik Salim menyahut salam mereka dengan senyuman manis. Jadi, situasi dalam gambar ni, Pakcik Salim, ni ada Alice dan kawan-kawan dia, ramai ni. Okey, baik. Apa yang kamu perlu kenal pasti di sini? Okey, ni adalah contoh sahaja, kamu tak perlu buat apa-apa, kamu cuma dengar, kamu fahamkan perbualan cikgu, kamu fahamkan penerangan cikgu, kemudian kita nak buat aktiviti nanti. Okey, baik. Alice yang ada dalam lepas tu Siok, Ling, Hasan, Aidil, Kok Bun, Komala dan Julaihi. Ada ramai yang berada dalam bas. Jadi, duduk di dalam bas dengan tertibnya. Alice duduk bersama-sama Siok Ling. Okay, Hasan pula duduk bersama-sama Julaihi. Alice dan Siok Ling membaca buku cerita. Hasan dan Julaihi pula bercerita tentang tugasan sekolah. Mereka tidak membuang masa. Budak-budak itu menjaga bas Pak Salim seperti menjaga kereta ayah mereka. Mereka tidak mencunting atau merosakkan tempat duduk di dalam bas itu. Pakcik Salim seronok melihat disiplin Alice dan rakan-rakannya. Tidak lama kemudian, bas pun sampai ke tempat perumahan mereka. Terima kasih Pak Salim, kata mereka sambil turun dari bas. Okey, baik. Di sini yang cikgu gariskan dengan warna merah kecil ni, merah pendek ni, ini adalah kesalahan tanda baca. Contoh di sini Alice, kemudian dia ada ramai kan. Yang pertama Alice ni yang pertama, yang kemudian Siok Ling. Okey, ini salah, tak perlu ada. Siok Ling, Hasan, Aidil, Kok Bun, Komala dan yang terakhir Julaihi. Mesti ada dan bila ada orang yang terakhir. Okey, awak tengok bila ada banyak-banyak macam ni, tanda baca apa yang kita nak letakkan di antara nama-nama yang ada di dalam bas ni? Koma ke titik? Okey, baik. Bila ada banyak-banyak macam ni, tanda baca yang sesuai untuk kita letak di sini adalah koma. Contohnya Alice, koma. Okey, Siok Ling ni satu nama. Garisan ni abaikan. Siok Ling, koma. Hasan, koma. Aidil, koma. Kok Bun, koma. Komala dan Julaihi. Mesti ada koma ni ya. Okey. Duduk di dalam bas dengan tertibnya. Okey, baik. Yang lain semua tak ada masalah. Okey, yang ni adalah contoh tanda baca koma. Kemudian kita pergi ke yang seterusnya iaitu aspek ejaan. Okey, ini yang cikgu gariskan panjang ni, ini adalah ejaan. Buku cerita, awak tahu kan? Cerita ejanya C-E-R-I. E ni gantikan dengan I. Jadi, perkataannya sesuai kita tulis C-E-R-I-T-A. Dengar macam sama tapi ejaan dia salah. Okey, ini aspek ejaan. Kemudian yang cikgu garis yang seterusnya adalah mencunting. Mencunting ni salah. Patutnya menconteng. C-O bukan C-U. U ni salah, gantikan dengan O. Menconteng. Kemudian duduk. Perkataan duduk ni ejaan dia salah.
Ejaan yang sepatutnya DUK, bukan O lagi, U. Okey. Ketiga-tiga ni adalah kesalahan dari aspek ejaan. Okey, ini adalah tanda baca. Okey. Ini yang cikgu buat segitiga ni, ini adalah kesalahan ejaan. Okey, lagi satu adalah penggunaan kata. Yang cikgu garis hitam ni, ini adalah penggunaan kata. Kenapa cikgu garis kat sini hitam? Sebab penggunaan kata yang salah. Okey, sini sepatutnya huruf besar sebab nama orang Pak Salim. P mestilah huruf besar, tak boleh kecil. S pun sama, besar sebab nama orang. Okey, ini adalah contoh-contoh yang kita boleh kenal pasti, iaitu kita edit, kita murnikan teks ni dari aspek ini, tanda baca, aspek ejaan dan aspek penggunaan kata. Okey. Ini adalah penerangan cikgu sahaja untuk kamu fahamkan macam mana kita nak kenal pasti teks yang ada kesalahan dari aspek yang cikgu dah nyatakan tadi. Ada 3 aspek. Kemudian buku aktiviti kamu pergi ke muka surat 87 dan 88. Okey, kita pergi ke muka surat 87 dulu. Okey, untuk muka surat 87 kamu mesti salin petikan dengan kamu salin perkataan ni saja dalam petikan ni. Kamu baca, kamu fahamkan, lepas tu kamu kenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca. Sini ada 2 je, ejaan kemudian tanda baca. Okey, ejaan macam mana, tanda baca macam mana. Okey, kamu tengok di sini. Kalau dia buat garis panjang macam ni, ini adalah kesalahan ejaan. Jadi kamu baca, kamu pilih salah satu jawapan, kamu catatkan di dalam ruang ni. Okey. Untuk kesalahan tanda baca nombor 2 ni, tanda baca ni, kamu pergi ke kotak yang petak ni. Kotak petak ni adalah clue kepada tanda baca. Jadi di sini dia terizan, kamu nak tak apa, koma ke, nak tak titik ke, tanda seru ke, tanda soal. Okey, jadi kamu catatkan di sini. Okay, ini tugasan kamu di dalam buku aktiviti muka surat 87. Okey, buat sampai habis ya. Ingat, yang bergaris adalah tanda baca, yang bergaris adalah ejaan. Yang di dalam kotak kecil ni adalah tanda baca. Okey, baik. Selesai tugasan 1. Okey, ini tugasan yang kedua. Okey, untuk tugasan yang kedua, okey, baik. Kamu lihat ni, ini adalah petikan pendek yang cikgu dah garis, cikgu dah jumpa kesalahan penggunaan kata. Tadi kesalahan ejaan dan tanda baca. Ini penggunaan kata. Kata perkataan yang dia letak yang cikgu garis ni tak sesuai dengan ayat yang ada dalam petikan ni. Jadi jadinya kamu perlu lihat jawapan di sebelah ni. Ada 6 jawapan, ada 6 garisan yang cikgu dah garis di sini. Kamu baca, kamu fahamkan, kamu gantikan yang cikgu garis ni dengan jawapan yang ada di sebelah kanan ni. Okey, ini salah. M dia duduk di bawah. Awak tulis betul-betul M dekat tepi dia. Pergi pun I dekat bawah. Cikgu ganti dah kat sini. Mengangkat pun ada T kat bawah. Cikgu letakkan kat sini balik sebab dia lari kan. Okey, baik. Untuk muka surat 88, bila kamu dah gantikan, contohnya mereka hendak datang. Contohlah kamu datang ni, kamu gantikan dengan perkataan pergi. Contoh pergi. Okey, kamu dah gantikan pergi ke Ipoh. Bila kamu dah selesai ke 66 ni, pastikan kamu salin daripada tajuk dia di sini, tajuk dia ni, sampailah di bawah ni perkataan mereka ni di dalam buku tulis bahasa Melayu 1, buku garis 1 kamu. Okey, kamu salin. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Salin dengan jawapan yang betul. Itu adalah tugasan yang kedua. Okey, itu sahaja tugasan kamu pada hari ini. Edit dan murnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan kata dengan betul. Okay, sekian, terima kasih daripada cikgu.